kerajaan. Saya WB Ahmed dari pihak kerajaan. Saya lebih David dari pihak kerajaan. Salam perdebatan, saya Waidi Razia dari pihak kerajaan. Seterusnya, teknik drama merupakan satu pendekatan pengajaran yang semakin diiktiraf keberkesanannya dalam bidik darjah, khususnya dalam pengajaran bahasa Melayu. Teknik drama merupakan kaedah dan strategi yang digunakan dalam persembahan atau pengajaran untuk menyampaikan cerita, watak, dan emosi dengan lebih berkesan. Dalam konteks pendidikan, teknik drama digunakan sebagai alat bantu mengajar yang interaktif dan menyeronokkan, membolehkan pelajar meneroka, mengalami dan memahami sesuatu konsep atau isu secara mendalam. Antara teknik drama yang sering digunakan termasuklah peranan, improvisasi, laporan struktur, monolog, mimik, dan simulasi. Penggunaan teknik ini bukan saja untuk membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri pelajar, malah turut merangsang kreativiti, kerjasama kumpulan dan pemikiran kritis dalam suasana pembelajaran yang aktif dan bermakna. Kami sebagai penjarang telah menggunakan teknik simulasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Simulasi merupakan satu teknik pengajaran yang melibatkan peniruan situasi sebenar secara terancang dan terkawal untuk tujuan pembelajaran atau latihan. Dalam konteks pendidikan, simulasi digunakan untuk memberi peluang kepada pelajar mengalami pengalaman dunia sebenar tanpa risiko sebenar, seperti memainkan peranan sebagai doktor, guru, ahli perniagaan atau watak lain dalam suasana yang menyerupai realiti. Melalui simulasi, pelajar dapat mengembangkan kemahiran membuat keputusan, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, dan bekerjasama. Teknik ini juga membantu meningkatkan pemahaman konsep dan kompleks dengan cara yang lebih praktikal, menyeronokkan dan berkesan. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada pihak pembangkang untuk memberi hujah. Silakan. Buat pengurusi barisan juri yang menghormati serta sidang hadirin sekalian, sebelum saya memulakan hujah, saya wakil dari pembangkang dan orang, dan ini adalah ahli-ahli pembangkang kita. Silakan. Saya ialah Waidi dari pihak dan saya pula ialah Waidi Purika dari pihak pembangkang. saya juga ada Michelle dari pihak pembangkang. Saya Jessica dari pihak pembangkang. Terima kasih. Jadi saya di sini mewakili pasukan pembangkang bagi menolak cadangan bahawa bercerita adalah teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu. Kami tidak menafikan bahawa teknik ini mempunyai nilai pedagogi, namun kami berhujah bahawa ia bukanlah paling berkesan, khususnya dalam konteks bidik darjah Malaysia yang sebenar. Pertama sekali, tidak semua pelajar selesa atau mampu untuk melibatkan diri dalam permainan peranan. Ramai pelajar terutamanya yang pemalu, introvert, atau mempunyai kebimbangan sosial, tidak berani ke hadapan untuk berlakon di hadapan rakan-rakan mereka. Malah pelajar pendidik khas atau yang lemah dalam penguasaan bahasa juga sering terkecil apabila aktiviti terlalu bergantung kepada komunikasi spontan dan keupayaan melakukan mata. Berbeza dengan itu, kami menyarankan teknik drama bercerita iaitu aktiviti dramatik yang berasaskan naratif dan penceritaan berstruktur. Teknik ini lebih fleksibel, membolehkan pelajar mengekspresikan diri tanpa tekanan sosial dan masih mencapai objektif pengajaran bahasa yang berkesan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya memberikan peluang kepada pihak kerajaan untuk memberi hujah. Silakan.
Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan pembahas yang saya hormati serta sidang Dewan yang mulia, izinkan saya selaku yang berhormat pertama dari pihak kerajaan membuka tirai pembahasan dengan menyerahkan keyakinan teguh bahawa sistem pendidikan masa kini semakin berjaya menghadapi tuntutan zaman. Tujuan utama kami ialah sistem pendidikan kini berjaya meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar secara aktif. Tuan yang dipertua, jika kita menoleh ke belakang, sistem pendidikan dahulu sangat berpusatkan guru. Pelajar hanya menjadikan pendengar pasif, mencari nota dan menghafal tanpa banyak interaksi. Namun kini, pendekatan pedagogi lebih telah berubah secara drastik. Bilik darjah menjadi medan wawancara yang lebih menyeronok, interaktif dan bermakna. Sebagai contoh, aktiviti simulasi, pembelajaran berasaskan proyek permainan kuis digital dan pendekatan main peranan membolehkan pelajar belajar secara langsung dan aktif. Dalam subjek sains misalnya, pelajar bukan hanya mendengar ceramah semata-mata, tetapi terlibat dalam eksperimen, kajian lapangan, dan pembentangan hasil penyelidikan mereka secara kreatif. Ini bukan sahaja meningkatkan motivasi, malah mengasah daya fikir, kerjasama, kumpulan dan keberanian mereka menyuarakan pendapat. Pak pepatah Melayu berkata, hendak seribu daya, kehendak seribu daya. Kementerian Pendidikan dan para pendidik kita telah jalan menunjukkan daya usaha ke arah pendidikan abad ke-21 yang lebih dinamik dan pelajar sentris. Sekian sahaja ujar drama saya. Saya serahkan pentas ini kepada yang berhormat seterusnya untuk mendukung pendirian kerajaan. Tuan Pengerusi Barisan Juri yang dihormati serta sidang hadirin sekalian. Saya Alicia berdiri di sini mewakili pasukan pembangkang. Saya ingin membantah hujah yang anda berikan. Anda menyatakan bahawa tentang kerana meningkatkan motivasi pelajar, betul kan? Namun begitu, dari saya motivasi pelajar tidak bersifat seragam. Dalam kelas yang mempunyai berbagai latar belakang pelajar, ada yang aktif, ada yang pasif. Keterlibatan bukan hanya bermaksud pelajar. Keterlibatan sebenar berlaku apabila pelajar berfikir, merasa terlibat dan faham isi pelajaran. Teknik drama bercerita lebih mudah diakses oleh semua pelajar sama ada secara individu atau berkumpulan. Ia juga boleh dilakukan dalam berbagai bentuk secara lisan, tertulis atau melalui rekaman video. Menjadikannya lebih fleksibel dan menarik untuk belajar yang berbeza. Itu sahaja daripada saya menyerahkan dari pihak kerajaan. Terima kasih daripada pihak pembangkang. Hari ini saya akan meneruskan ucapan saya dengan membuka kata iaitu salam sejahtera yang dihormati Barisan Hakim, rakan pembangkang serta semua hadirin sekalian. Saya selaku pembahas kedua pihak pencadang ingin meneruskan ujar kami bahawa teknik drama yang teknik drama yang efektif dalam bahasa Melayu. Okey, untuk isi yang pertama ialah kami akui bahawa teknik simulasi juga bermanfaat, namun kami berujar bahawa simulasi sebenarnya termasuk dalam lingkungan drama. Simulasi hanyalah cabang kecil daripada drama kerana kedua-duanya melibatkan lakonan, watak, interaksi dan penggunaan bahasa mengikut situasi sebenar. Misalnya, bila pelajar menjalankan simulasi wawancara kerja, mereka bermakna peranan sebagai penemu duga dan calon. Ini sudah membentuk drama pendek berasaskan realiti. Seterusnya, simulasi terhad kepada situasi formal dan berpandukan realiti sebenar, seperti suasana mesyuarat, temu duga atau di kaunter perkhidmatan. Akan tetapi, drama membenarkan pelajar menjelajah berbagai dunia dalam azam sekolah, kampung, pejabat hinggalah cerita rakyat dan legenda. Inilah menjadikan teknik drama yang paling lebih luas aplikasinya dalam
pengajaran bahasa Melayu. Misalnya, bila pelajar melakonkan cerita si tangga, mereka belajar penggunaan dialog klasik, nilai murni dan unsur sejarah dalam satu sesi. Seterusnya adalah simulasi melatih pelajar menggunakan bahasa dengan betul, mengikut situasi. Tetapi drama menghidupkan emosi, nilai dan penghayatan terhadap cerita dan watak. Pelajar bukan sekadar melatih bercakap, mereka merasai watak pengalaman menjadi watak itu. Dan dari situlah penguasaan bahasa berlaku secara mendalam. Sebagai contoh, bila pelajar berlakon sebagai anak derhaka dalam drama Nilai Murni, mereka menjiwai bahasa bukan sekadar menyebutnya. Akhir kata, justru kami ingin menegaskan bahawa walaupun simulasi mempunyai tempatnya dalam bilik belajar, teknik drama lebih efektif kerana ia meliputi unsur simulasi dan lebih daripada itu. Ia melibatkan seni, emosi, kreativiti dan nilai kehidupan. Bak kata pepatah bagai alu dengan tebing, dan drama dan simulasi saling melengkapi, tetapi drama tetap yang paling menyeluruh dan berkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pemerhati. Saya sebagai wakil untuk mengembangkan bahawa saya akan membalas hujah anda, iaitu tentang pelajar berfikir secara kritis. Pelajar dapat berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah. Namun, hujah ini tidak kukuh kerana pemikiran kritis boleh dibina melalui berbagai bentuk, contohnya seperti perkumpulan dan penulisan reflektif atau analisis watak dalam cerita tanpa perlu melakukan watak tersebut. Tambahan pula, pelajar yang terlalu fokus pada pelakon dengan baik akan cenderung menghafal skrip tanpa memahami konteks, menjadikan proses pembelajaran bersifat luaran dan tidak mendalam. Sebaliknya, teknik drama bercerita membolehkan pelajar menganalisis, mengolah dan menyampaikan cerita dengan kreatif yang secara langsung menggalakkan pemikiran kritis tanpa tekanan pelakon. Baiklah, itu saja balasan saya terhadap hujah anda tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak makan. Dan saya akan menyusulkan hujah yang seterusnya yang boleh menguatkan bahawa teknik drama adalah efektif untuk pembelajaran bahasa Melayu. Hujah saya hari ini adalah simulasi dapat membentuk disiplin dan tanggungjawab pelajar. Hal ini kerana teknik drama dalam bentuk simulasi berstruktur seperti perbicaraan, sidang media dan mesyuarat rasmi bukan sahaja tidak menimbulkan masalah disiplin, malah membentuk sikap berdisiplin dalam kalangan pelajar. Ini kerana simulasi memerlukan pemahaman terhadap peranan, peraturan, giliran bercakap dan etika komunikasi. Oleh itu, sebarang kekeliruan atau gangguan dapat dielakkan jika guru menyediakan garis panduan yang jelas, rubrik, penilaian objektif dan melibatkan pelajar dalam kontrak tingkah laku semasa aktiviti berlangsung. Contohnya, dalam simulasi sidang parlimen mini di kelas bahasa Melayu, pelajar diberi peranan seperti OB, menteri, wartawan ataupun peguam. Dengan itu, guru akan menetapkan peraturan mesti bercakap dengan giliran, tidak boleh memotong bicara, tidak boleh membuat bisik. Malah, pelajar yang dasarnya degil akan menjadi lebih tertib kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam suasana yang rasmi. Sekian hujah saya kali ini. Okey, terima kasih kepada YB Daniel. Saya menghormati hujah anda, tapi saya di sana ingin mengenalkan diri sekali lagi sebagai pihak pembangkang. Ingin menyatakan bahawa permainan
Seperti yang saya tahu, pihak kerajaan lebih fokus kepada simulasi, yaitu permainan peranan, betul? Jadi saya ingin menyatakan bahawa permainan peranan pembina empati, ia betul, empati penting, tetapi ia tidak semestinya dicapai melalui lakonan. Empati boleh dibina dengan memahami konflik watak, menceritakan kisah dari perspektif orang lain ataupun mendengar kisah benar yang dibacakan secara dramatik. Okey, seperti kawan-kawan saya sebelum ni pernah memberitahu bahawa kami lebih memilih teknik bercerita. Okey, teknik drama bercerita sangat sesuai dalam hal ini apabila mereka membaca ataupun mencipta cerita berunsurkan dramatik, mereka boleh merasai emosi watak dan memahami situasi dari berbagai sudut dalam berbagai bentuk yang lebih selamat dan mudah dikawal. Okey, seperti Baby Daniel beritahu tadi, iaitu simulasi ini membantu pembelajaran kolaborasi dan empati dalam kalangan pelajar. Saya rasa untuk ujian itu sangat tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan kehendak pelajar. Sesetengah pelajar mungkin merasa tidak selesa ataupun malu untuk berlakon di hadapan rakan sekaya. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar mempunyai pelbagai jenis cara pembelajaran, betul? Jadi hanya fokus kepada simulasi akan mendatangkan sedikit kesukaran kepada pelajar, terutamanya yang pemalu, yang sukar untuk bermotivasi bercakap di hadapan orang ramai. Ini boleh menjejaskan penyertaan aktif mereka dan mengurangkan keberkesanan teknik simulasi drama dalam pembelajaran. Keengganan ataupun ketakutan untuk beraksi di khayal ramai boleh menghalang pembelajaran yang optimal. Contohnya, jika cikgu hanya fokus kepada simulasi saja tanpa mempertimbangkan pelajar lain, terutamanya yang pendiam ataupun kurang aktif, ini akan menjejaskan pembelajaran mereka kerana mereka akan kurang aktif ataupun kurang mengikuti perkembangan pembelajaran dalam kelas. Itu sahaja hujah pembangkang saya pada hari ini. Terima kasih. Oke, saya ingin menambah hujah saya. Periksa pena hakim yang adil lagi bijaksana akan membahas sekalian serta sidang dewan yang saya muliakan. Izinkan saya untuk menjawab pihak pembangkang, yaitu Yang Berhormat Alicia, yang menyatakan bahawa teknik drama suka dilaksanakan semasa PDPR. Hujah ini walaupun kelihatan logik pada permukaan, sebenarnya lemah dan perlu dipatahkan dengan realiti semasa. Sidang Dewan yang mulia, kita hidup dalam zaman digital. Teknologi bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Platform seperti Google Meet, Zoom, dan TikTok membolehkan pelajar dan guru melaksanakan aktiviti drama secara kreatif dan interaktif. Walaupun berada di lokasi yang berbeza, guru boleh membimbing pelajar menulis skrip, menghadirkan watak, dan meminta pelajar merekam lakonan mereka. Video tersebut boleh dikongsi dalam kelas maya dan dibincangkan bersama-sama. Sebagai contoh, semasa PDPR tahun lepas, seorang guru bahasa Melayu di SMP Taman Damai meminta pelajarnya untuk menghasilkan video drama pendek yang bertemakan kasih sayang terhadap ibu bapa. Pelajar berkolaborasi menggunakan WhatsApp dan Google Docs untuk menulis skrip. Kemudian, mereka merekam bapak masing-masing dan digabungkan menjadi satu video. Guru menayangkan video tersebut dalam kelas atas kalian dan memberikan malu balas dari segi sebutan, gaya bahasa, dan juga ekspresi. Bukankah ini membuktikan bahwa teknik drama bukan saja boleh dilakukan dalam PDPR, malah menjadi sisi pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Yang Berhormat Pembangkang hanya melihat kekangan, sedangkan kami melihat potensi. Sekiranya kita berpikiran kreatif, segala kekangan boleh kita atasi. Malah, teknik drama dalam PDPR membantu pelajar yang pemalu untuk lebih yakin kerana mereka boleh merekam semula sehingga berpuas hati. Ia adalah satu kelebihan yang tidak wujud dalam kelas fizikal. Justru itu, hujah pembangkang bahawa teknik drama suka dilaksanakan dalam PDPR adalah sangat tidak relevan dan sangat lapor.
kami menjadi tegur bahwa teknik drama adalah fleksibel dan sesuai dilaksanakan dalam apa jua bentuk pembelajaran fisikal maupun dalam talian. Itu saja pujian daripada saya, YB Elisia. Sekian, terima kasih. Seperti yang Anda katakan, saya juga ingin membantah sebenarnya. Kamu mengatakan bahwa aktiviti mereka dapat dilakukan secara harian, ya. Tapi bagi pendapat saya, bagaimana di tempat mereka kekurangan internet ataupun tiada yang lain dan menyebabkan susah mereka untuk melakukan aktiviti secara online. Dan lagi satu, jika mereka melakukan dalam talian, pelajar suka menyelaraskan dialog, ekspresi dan gerakan serentak kerana kelewatan audio ataupun video. Kerana bukan itu saja, pelajar tidak mempunyai ruang yang sesuai di rumah untuk melakukan pergerakan pentas, blocking atau susun atau pentas. Dan itu saja, kesetaraan bimbingan guru secara langsung. Guru suka memberi maklumat maklum balas serta mengetahui dan membentukkan teknik belajar dalam karya seperti sebutan, intonasi suara atau emosi watak. Dan hal itu menyebabkan kurangnya semangat dan keyakinan pelajar. Ramai pelajar menjadi segan atau malu apabila melakukan watak di depan kamera atau rakan sekolah melalui skrip. Itu saja daripada saya. Bagaimana pendapat Anda pihak kerajaan? Saya kurang setuju dengan bantahan daripada YB Eli. YB Eli mengatakan bahawa tiada tempat yang digunakan untuk melakukan aktiviti drama. Bahkan tetapi selain itu juga sekarang bimbingan langsung daripada guru, contohnya daripada sebutan, emosi dan watak. Oleh itu saya ingin memberitahu bahawa di sekolah terdapat banyak tempat untuk melakukan aktiviti seperti drama tersebut, dan juga guru sebaliknya memang akan membantu pelajar dalam membawa watak dan memberikan emosi tersebut. Dan seterusnya, saya ingin membantah ujahan daripada YB Monica, iaitu YB Monica tidak menyetujui kerana pelajar tidak dapat menghafal skrip. Namun tidak semua pelajar yang susah untuk menghafal skrip. Dengan itu saya akan berikan hujah saya sekali, iaitu teknik bercerita bersifat pasif. Pelajar hanya mendengar. Dalam teknik bercerita, murid lebih banyak mendengar daripada melakukan. Hal ini menjadikan mereka kurang aktif dan cepat hilang fokus. Sebaliknya, permainan peranan melibatkan pelajar secara langsung untuk mereka bercakap, bergerak dan berfikir secara aktif. Sekian daripada saya. Saya ingin membantah. Seperti yang YB Daniel katakan, dia kurang setuju dengan teknik kami, iaitu bercerita. Betul? Seperti yang kita tahu, teknik simulasi ini adalah permainan peranan. Jadi, kita selalunya akan lakukan aktiviti ini di kelas. Dan dia akan mengambil masa yang paling singkat seminggu untuk belajar. Betul? Sediakan semua bahan, skrip. Jadi, menyediakan dan melaksanakan aktiviti memerlukan perancangan yang teliti. Kadang-kadang ada setengah guru ingin melakukan aktiviti di luar kelas tambahan ataupun perjumpaan kokurikulum. Jadi pengurusan masa itu sangat susah untuk pelajar yang kemungkinan ada mewakili sekolah dalam aktiviti sekolah ataupun sukan, menulis skrip, latihan lakonan hingga ke persembahan ataupun penyediaan bahan pelakon. Penyediaan ini memerlukan proses yang lama dan pelajar perlu berkorban masa. Bayangkan jika
jikalau pelajar itu adalah pelajar yang tinggal berjauhan dari sekolah, bagaimana dia hendak pulang ataupun kembali ke sekolah melakukan latihan? Seperti yang kawan saya katakan, lakonan tidak sesuai melalui Google Meet kerana kita tidak tahu proses itu bagaimana. Kita tidak tahu tahap penghafalan skrip pelajar itu berada di tahap mana, ekspresi macam mana, ataupun tim produksi tidak tahu macam mana ingin menjalankan proses pelakonan drama di hari yang sepatutnya. Jadi seterusnya tadi YB Daniel menyatakan ataupun memberitahu bahawa seperti yang YB Daniel katakan tadi, sesetengah pelajar mungkin susah untuk menghafal skrip. Saya setuju. Tapi saya juga tidak setuju. Kenapa? Kerana ada pelajar yang di mana dia dipaksa untuk berlakon. Maksudnya dia tak ada semangat, tak ada motivasi untuk menghafal skrip dan dia tak berlakon. Jadi sebagai cikgu itu tak boleh memaksa, sebab itu adalah pembelajaran. Jadi kita sebagai pelajar, kita kena rela belajar. Jadi bagaimana dengan pelajar yang tidak rela ataupun dipaksa untuk belajar dan diorang tak akan belajar apa-apa? Jadi sebab itu saya menyatakan simulasi ataupun permainan peranan ini tidak sesuai untuk pelajar yang kurang bermotivasi seperti pelajar lain, ya. Seterusnya saya ingin membantah juga. Kadang-kadang menilai keberkesanan teknik drama melalui dalam meningkatkan kemahiran bahasa Melayu pelajar boleh menjadi subjektif dan mencabar. Penilaian perlu mengambil kira pelbagai aspek seperti penguasaan bahasa, kerjasama kumpulan dan kreativiti yang sukar untuk diukur melalui kuantitatif. Contohnya, jika cikgu hanya menyaksikan hasil akhir saja tapi tidak tahu bagaimana perkembangan sepanjang proses pembuatan drama, jadi susah cikgu untuk menilai ataupun memberi makan secara terperinci kepada pelajar yang betul-betul berusaha ataupun kepada pelajar yang hanya goyang kaki sahaja. Terima kasih, itu saja bantahan saya setakat. Itu saja hujah saya hari ini. Saya ingin memberi peluang kepada ahli-ahli penutup ingin menutup perbahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada barisan pembangkang, para juri yang arif lagi bijaksana serta hadirin sekalian. Saya selaku YB Nur Azlia mewakili pihak pencadang tampil untuk memulung perbahasan ini dengan penuh keyakinan bahawa teknik meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar secara aktif merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Kami telah menggunakan teknik simulasi dalam pembahasan kami. Sepanjang perbahasan ini, pasukan kami telah membentangkan 3 hujah utama. Pertama, teknik meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar secara aktif kerana mereka terlibat secara langsung dalam situasi pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Kedua, teknik ini menggalakkan pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah apabila pelajar perlu berfikir secara mendalam untuk menyelesaikan konflik atau memainkan watak tertentu dalam konteks tertentu. Ketiga, ia menyokong pembelajaran kolaboratif dan membina empati apabila pelajar bekerjasama, berbincang dan memahami perspektif orang lain melalui laporan watak. Hal ini dapat membantu pelajar dalam bekerjasama dalam kumpulan. Manakala pihak pembangkang telah membangkitkan isu seperti teknik bercerita adalah teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Namun kami telah tegaskan bahawa dengan perancangan yang baik dan membimbing guru, isu ini boleh diatasi. Malah, teknik ini mampu membangunkan keyakinan diri pelajar secara berperingkat. Jelaslah, teknik simulasi bukan sahaja menyeronokkan, malah memupuk berbagai kemahiran insaniah dan kolektif yang sangat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Oleh itu, kami menyuruh agar dunia pendidikan tidak lagi terikat dengan kaedah tradisional semata-mata. Pilihlah teknik yang membina minda, menyentuh jiwa dan menghidupkan suasana bilik darjah untuk mendidik generasi masa depan yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih hadirin sekalian. Sebagai rumusan kepada pembahasan hari ini, izinkan kami menegaskan bahawa teknik drama yang
afirmatif bukanlah teknik yang paling berkesan dalam konteks pengajaran bahasa Malaysia. Pertama, tidak semua pelajar sesuai atau bersedia untuk menyertai semua aktiviti dramatik seperti permainan peranan. Kedua, teknik drama bercerita lebih inklusif dan fleksibel, sesuai dengan latar budaya pelajar serta lebih mudah disesuaikan dalam dididik. Ketiga, semua kelebihan yang dihujahkan pihak afirmatif, yaitu pemikiran kritis, motivasi, empati, boleh juga dicapai dengan teknik lain yang lebih praktikal. Akhir kata, kami menolak cadangan pihak afirmatif dan menyarankan agar guru memilih teknik drama yang lebih realistik, inklusif, dan bersesuaian dengan pelajar sebenar di bilik darjah. Sekian, terima kasih.